Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak nak tanya korang semua sihat ke tak? Akak harap kita semua dalam keadaan sihat, insyaAllah. Akak doakan supaya kita semua dipermudahkan urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan nak kongsikan dua kisah yang dikongsikan oleh dua orang subscriber yang berbeza tau. Di mana kisah-kisah ni agak menarik pada akak. Kalau korang nak tahu apa kisah yang akan nak kongsi pada kali ini, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan kisah yang pertama ni dengan perkongsian dari seorang subscriber. Subscriber ni hanya ingin dikenali sebagai Kak Sarah, bukan nama sebenar tau. Kak Sarah ni dia berasal dari Selangor dan dia masih lagi stay menetap dekat Selangor. Kak Sarah dia nak kongsikan kisah yang dialami sendiri pada tahun 2012. Kisah ni berkenaan gangguan saka, tapi bukanlah saka dari keluarga Kak Sarah korang. Saka orang yang berkeliaran dekat tempat tinggal Kak Sarah. Kak Sarah dengan keluarga ni dia tahu siapa yang mempunyai saka tu, tapi mereka ni bersangka baik je sebab selama puluhan tahun mertua Kak Sarah ni tinggal dekat situ memang tak pernah pun berlaku apa-apa gangguan mistik. So kisah ni bermula bila suami Kak Sarah dia buat keputusan untuk menjaga ibu dia yang tengah sakit. Kak Sarah masa tu dia tak ikut sekali suami dia pindah ke rumah mertua sebab rumah sewa dia masa tu dah berada sangat strategik tau, dengan pelbagai kemudahan. Semua tempat-tempat penting dekat je dengan rumah Kak Sarah pada masa tu. Contohnya macam sekolah, masjid, pasaraya. Dan yang penting sekali tempat kerja Kak Sarah lah memang betul-betul dekat lah dengan rumah sewa dia tu. So dipendekkan cerita, hampir 3 tahun Kak Sarah ni berulang alik ke rumah mertua bersama dengan anak-anak dia. Setiap kali cuti memang dia ulang alik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sehingga satu hari tu mak mertua Kak Sarah ni yang sememangnya dia tak sihat kan, tiba-tiba dia diserang minor stroke. Semasa Kak Sarah ni bantu suami dia nak angkat mak mertua dia ni ke katil, Kak Sarah dia dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Ada macam something wrong je dengan rumah tu tau, dengan bilik dia. Ada je perkara yang memuskilkan dekat sekitar berdekatan dengan ibu mertua dia. Kak Sarah dia rasa tak sedap hati lah setiap kali dia jumpa dengan ibu mertua dia sejak daripada tu. Dia berniat pada awalnya nak suruh suami dia tu bawa ibu mertua dia tu pergi berubat dekat rawatan Darusshifa sebab dia dapat rasakan ada gangguan kepada mak mertua dia tu. Masa tu lah Kak Sarah dia berniat je. Tapi tak adalah lagi dia cakap dekat husband dia tu nak bawa pergi berubat kan. Tiba-tiba je berlaku perubahan sikap pada Kak Sarah dengan anak-anak dia. Baru terlintas ni nak bantu mak mertua, tiba-tiba je dia jadi berubah sikap tau. Kak Sarah ni dah mula rasa macam malas. Dia rasa berat hati tau nak pergi rumah mak mertua dia tu. Setiap kali nak balik macam tu dia rasa macam serabut sangat. Kalau Kak Sarah ni dia balik sekalipun dekat rumah mak mertua dia ni, dia akan jadi macam orang yang bengis. Lepas tu dia jadi panas baran. Lepas tu dia suka macam marah-marah macam tu, tengking-tengking, jadi macam bekeng macam singa. Orang katakan garang-garang lah, bekeng ni garang lah. Macam tu. Sikap dia tu berubah serta-merta tau. Selepas dia terdetik hati je nak pergi bawanya mak mertua dia ni pergi berubat. Kalau tak sebelum tu semuanya okey. Sikap anak-anak Kak Sarah ni pula dia dah semakin nakal, semakin degil. Katanya lah macam tu lah. Ada je perbuatan budak-budak ni, anak-anak dia ni yang buatkan Kak Sarah ni jadi naik hantu.
Dia larang jangan panjat pagar, jangan lompat-lompat. Mereka pergi buat juga, panjat juga. Lepas tu pergi pula masuk parit nak nyaut ikan. Lepas tu nak panjat pokok kelapa lah. Tak cakap banyak. Kak Sarah ni dia ambil batang mop. Lepas tu dia getakkan anak-anak dia. Yang peliknya, bila mereka balik ke rumah sewa semula, sikap Kak Sarah, sikap anak-anak dia tu lain pula. Dia jadi baik, dia jadi okey. Macam mana? Dia macam dah berubah. Tiba-tiba je dah berubah macam tu. Padahal sebelum ibu mertua dia tu jatuh sakit dan sebelum dia terlintas nak bawa berubat tu, mereka rapat sangat. Mereka okey je. Kalau orang tak faham, mesti ingatkan Kak Sarah ni dah tak suka dengan mertua ke bila mertua sakit. Padahal dekat rumah sewa elok je, dia rasa take care sangat dekat mak mertua dia. Perasaan dia tu normal. Dia sampai rumah sewa kan, dia cakap lah, eloknya kalau mak ni macam ni, mak ni macam ni, dia aturkan elok, cantik kan. Satu hari tu suami Kak Sarah dia call Kak Sarah, dia request nak makan ikan jenahak panggang cicah ayam asam. Jadi lepas balik daripada kerja, Kak Sarah dia usahakan juga cepat-cepat dia masak permintaan tu, sebab dia nak terus hantar ke rumah mak mertua dia ni. Kan akak dah cakap tadi, kalau dekat rumah dia perasaan dia okey je, semuanya cantik je. Dia usaha macam dia excited tau nak masakkan apa yang mak mertua dia tu nak makan. Tapi bila sampai dekat rumah mak mertua dia, itulah dia jadi different sangat. Masa tu kan, hari tu setibanya Kak Sarah dekat depan rumah mak mertua dia, Kak Sarah dia disambut tau dengan aura-aura negatif di halaman rumah mak mertua dia, yang menyebabkan emosi Kak Sarah ni jadi terganggu. Dia rasa rimas sangat. Dia rasa tak selesa dan dia rasa nak marah tanpa sebab. Kak Sarah, dia cuba nak cool, dia istighfar berulang-ulang kali. Bukan dia tak cuba tau, sebab dia sendiri rasa pada diri dia, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Cuba dan cuba. Tapi tak berjaya nak kawal emosi tu. Dari jauh Kak Sarah ni, dia dengar suami dia pada masa tu dalam keadaan yang demam, batuk-batuk. Lepas tu suami dia tu ada juga muntah. Tapi Kak Sarah dia cuba juga bertenang. Kalau diikutkan, dia dah rasa macam cemas dengan husband dia tu, dia terus masuk kan. Kak Sarah masa tu dia naik motor, dia tak turun pun daripada motor dia tu. Apa yang dia buat tu bukan saya saja je. Kak Sarah dah cuba nak turun daripada motor, dia cuba juga nak masuk rumah tu. Tapi bila setapak dua je Kak Sarah ni melangkah nak masuk, dia rasa pergerakan itu seolah-olah macam diekori sesuatu. Perasaan itulah yang membuatkan Kak Sarah ni dia berlari semula, tuju dekat motor dia, dia duduk balik kat motor dia. Masa tu Kak Sarah dia tak teringat pun nak baca apa-apa surah pun sebagai pendinding diri dia. Sebab dia hanya sekadar baca Bismillahirrahmanirrahim, Hasbunallah wa nikmal wakil. Macam tu je. Fikiran Kak Sarah ni sepertinya ditutup, sehinggalah tak semena-mena dia mendongak tau dekat beranda rumah dia. Maksudnya rumah dia ni ada beranda tinggi lah kan. Kak Sarah masa dia dongak tu, dia terpandang sebuah frame Ayatul Kursi dekat depan pintu rumah dia tu. Betul, memang dekat. Lepas tu Kak Sarah pun dia baca Ayatul Kursi tu sebelum masuk semula ke dalam rumah tu. Sampai macam tu sekali. Alhamdulillah, akhirnya Kak Sarah ni dia dapat berjumpa dengan suami dia, dan masa tu dia dapat melawat ibu mertua dia. Tapi itulah kesukaran dia tu yang terpaksa ditempuhi. Petang tu Kak Sarah dia datang sekejap je dekat rumah mak mertua dia. Bila keadaan suami dia dah stabil, dia kena hantar anak sekolah tu sebelum pukul 2.30 petang. Dalam perjalanan dia nak balik, masa dia hantar lauk tu kan, Kak Sarah dia mula fikirlah ada sesuatu yang tak kena dekat rumah mak mertua dia. Lebih-lebih lagi masa dia carikan minyak panas dekat atas almari dalam bilik mak mertua dia tu, Kak Sarah ni dia tak sengaja tau, dia ada terpegang dekat atas almari tu kan, ada satu bungkusan kecil berwarna kuning. Bungkusan tu memang tersorok dekat situ. Dia pun tak tahu bila masa kan bungkusan tu tersorok dekat situ, sebab dia tak pernah pula, jarang nak masuk bilik mak mertua kan. Bila dah mak mertua sakit, yelah dia nak tolong capaikan minyak panas, dah kantoi kat situ kan. Apa ni? Bungkusan apa pula ni? Macam mana boleh ada bungkusan pelik ni kat sini?
Bisik hati Kak Sarah dengan rasa ragu-ragu. Dia tak adalah sampai nak tanya, apa ni bang, mak apa ni, dia tak ada terlintas nak tanya. Beberapa hari kemudian Kak Sarah ni dia bagi tahu hal tersebut pada suami dan juga ipar dia. Tapi ya seperti yang Kak Sarah dugalah, mereka ni dia takkan percaya pun. Malah mereka ni mengatakan itu mainan perasaan Kak Sarah je. Kak Sarah dia rasa terkilan tau dengan sikap mereka ni, ambil acuh tak acuh, ambil mudah, macam tu je. Kurang lebih pun mereka kenalah pergi tengok sendiri, kena sahihkan sendiri benda tu, ambil capaikan, usaha. Mereka abaikan je seolah macam tak penting pun. Sebagai langkah berjaga-jaga, Kak Sarah dia rasakan perlu ada pendekatan macam mana. Mungkin something wrong dekat situ yang boleh membantu situasi mak mertua dia dengan penemuan tu. Tapi itulah, bila diabaikan, dia pun terpaksa abaikan. Apa yang Kak Sarah boleh buat masa tu, diamalkan surah-surah lazim sebagai pelindung diri supaya Kak Sarah dengan anak-anak dia ni terhindar dari gangguan jin ataupun gangguan sihir. Walaupun kan Kak Sarah ni dia rasa geram sangat, dia rasa terkilan sangat dengan sikap suami dan keluarga dia tu, tapi tak bermakna Kak Sarah ni takkan balik ke rumah mak mertua dia tu lagi. Seperti biasa, dia bila dah sampai masa untuk balik ke rumah tu, Kak Sarah dia akan balik. Lagipun jarak rumah sewa tu dengan nak ke rumah mertua tu hanya ambil jarak dalam 4 km je. Macam tu. Biasanya Kak Sarah ni dia balik ke rumah sewa dia tu pada waktu petang, tapi ada satu hari tu Kak Sarah balik lepas waktu maghrib, dan Kak Sarah dia ikut jalan jauh lah yang ada lampu. Jalan dekat kan shortcut tu bahaya macam tu kan. Nak dijadikan ceritanya, di pertengahan jalan tiba-tiba Kak Sarah ni dia terdengar bunyi jeritan nyaring tau, kanak-kanak perempuan. Masa tu dia memang dengar clear dalam topi keledar dia tu, macam cerita macam tu kan. Kak Sarah dia terkejut. Terus dia berhentikan motor dia sampai macam tu sekali dia punya terkejut. Kak Sarah dia tengok sekeliling dia, dia pandang sana, pandang sini apa semua, tak ada apa-apa pun yang menakutkan setakat tu. Kak Sarah dia tolehlah ke arah anak-anak dia, dia nak pastikan anak dia selamat. Mereka pun okey. Lepas tu dia teruskan perjalanan sambil dia menolak sikit cermin sisi dia tu, sisi motor dia tu ke arah luar lah, supaya Kak Sarah ni dapat tengok kedua-dua anak lelaki dia kat belakang. Setiap beberapa minit Kak Sarah akan menjeling tau ke arah cermin untuk memantau keadaan anak-anak dia. Yelah, dia pun dah mention tadi kan, dia selalu balik petang, tapi kali ni balik lepas maghrib. Agak bahayalah kan. Kali ketiga Kak Sarah memandang cermin sisi tu, Kak Sarah terkejut. Lepas tu dia menjerit, Allahu Akbar. Lepas tu kan dia terbabas ke dalam semak. Kak Sarah dia dah terlampau terkejut dah tu. Sebab itulah dia memang dah terbabas tu. Dia terkejut bila nampak dekat belakang Kak Sarah bukan anak-anak dia tau, tapi seseorang yang berpakaian hitam. Lepas tu wajah dia seiras betul dengan wajah Kak Sarah ni, sedang merenung ke arah Kak Sarah tu melalui cermin sisi tu. Boleh tak korang imaginekan macam mana? Kak Sarah dia istighfar berulang kali, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia memberanikan diri, dia nak toleh ke belakang. Dan ternyata dekat belakang dia tu adalah anak-anak yang memakai topi keledar merah. Sedangkan yang dia tengok tadi berbaju hitam, berambut panjang, tak pakai helmet. Tapi kali tu dia nampak anak-anak dia pula pakai helmet. Mananya sampai dia hilang kawalan motor sampai terbabas korang. Lepas tu dah bangun balik tu, lepas dah terbabas tu kan, Kak Sarah ni dia angkat motor dia, alhamdulillah mujur lah, tak ada apa-apa yang berlaku dia dengan anak-anak dia. Lepas tu dia naik balik semula motor tu. Malam tu bukan tu je yang mengganggu Kak Sarah dengan anak-anak dia. Malahnya korang, sebaik je Kak Sarah ni meneruskan perjalanan dia, Kak Sarah dia terlihat pula satu sosok tubuh berdiri dekat bawah pokok sebelah kanan jalan menghadap ke parit besar. Kak Sarah tak pasti pula sosok tubuh tu apa, tapi Kak Sarah melintasi pokok tu dan ditoleh dekat sosok tubuh tu semula. Sosok tubuh tu dah hilang, tak ada. Masa Kak Sarah nak memasuki simpang 3, tiba-tiba
susuk tubuh tu dah berada kat hadapan dia, dah berdiri dah dekat tengah-tengah sawah padi tau. Macam mengikori dia kan. Untunglah jadi hantu, boleh ke sana dengan cepat, ke sini dengan cepat. Kata Kak Sarah dalam hati dia tak berani nak cakap depan-depan luar-luar macam tu. Hakikatnya dia dalam hati dia berani. Kak Sarah ni dia berdebar-debar juga, takut makhluk tu berbuatnya tiba-tiba mengikut dia balik rumah ke, mengikut dia terpacak dekat depan motor ke. Apa akan jadi nanti korang? Boleh bayangkan macam mana. Tapi alhamdulillah lah, lebih kurang pukul 8.30 malam Kak Sarah disampai ke rumah mak mertua dia dengan selamat. Maksudnya on the way nak pergi ke rumah mak mertua dia. Sepatutnya 10 minit dah boleh dah sampai, tapi sebabkan macam-macam halangan yang mengganggu, Kak Sarah bawa motor sekadar 30-40 km sejam je. Takutlah, dia risau kan berlaku kemalangan. Malam tu Kak Sarah tidur awal dan dia berjaga lebih kurang pukul 2.30 pagi, macam tu lah. Disebabkan dia belum lagi solat isyak. Lepas tu dah alang-alang terjaga tu, Kak Sarah dia terus bangun, dia terus ambil wuduk, dia nak solat. Masa Kak Sarah tu nak pakai telekung, Kak Sarah dia terpandang tau selai kain putih. Kain putih tu dia melayang, dia melekap dekat luar tingkap bilik dia tu. Kak Sarah dia abaikan dan dia beranggapan mungkin tu hanya halusinasi dia, mungkin. Sehingga kan tiba-tiba kain putih tu masuk melalui celah cermin kaca dan perlahan-lahan bergerak ke tepi kelambu mertua dia. Bukan bilik dia lah ni, akak silap, kami minta maaf. Bilik mertua dia. Lepas tu kain tu dia terus menembusi tangga. Lepas tu dia tembusi dinding bilik mereka. Ni baru bilik mereka. Kak Sarah dia berdiri terkaku tau dekat tikas sejadah. Dia hanya bersolat setelah suami dia temankan dia. Sebab apa? Masa dia pakai telekung tu, dia agak rasa macam terganggu kan. So dia tak rasa selesa dengan situasi tu. Terpaksa dia minta tolong suami dia temankan. Apa yang terjadi pada Kak Sarah dengan anak-anak dia malam tu, dia diamkan je. Kejadian naik motor tu, kejadian dia nampak kain putih tu, apa semua, dia diam je. Dia tak cerita pun pada suami dia sebab dia tahu jawapan suami Kak Sarah ni macam mana. Dia suka atau tak, Kak Sarah kena hadap je lah. Sebab kalau Kak Sarah bersuara nanti lagi banyak perkara yang berbangkit. Jadi Kak Sarah ni, dia cakap lah masa dia nak solat tu, dia minta lah husband dia temankan sekejap. Tapi dia tak cakap pun apa punca dia. Beberapa bulan kemudian Kak Sarah dia dapat tahu saudara suami yang tinggal berdekatan tu dah berusaha nak panggilkan ustaz untuk tengok-tengokkan, untuk rawat rumah mertua dia dengan penghuni sekali. Akhirnya mereka ni beralah juga. Mereka ni sebenarnya ego. Kalau dari awal mereka dengar cakap Kak Sarah, benda ni takkan berlarutan. Tapi nak juga mereka ni lewat-lewatkan kan, makan bulan lagi. Kata ustaz masa tu, dekat tapak rumah yang bakal mereka bina, rumah tu sebelah je dengan rumah mertua tu. Dia ada 2 ekor saka. Kata ni macam tu lah. Saka harimau ada, saka orang hutan ada. Saka tu memang sengaja dia letak seseorang dekat situ dan mereka berkeliaran lah sehingga ke rumah mertua ni, masuk dalam rumah mertua ni. That's why lah, korang ingat tak, masa tu Kak Sarah dia rasa macam tak selesa tau masa dia angkat mak mertua dia tu dan kat katil. Sebab masa tu saka-saka tu lah, salah satu atau mungkin dua-dua memang dah berkeliaran dalam rumah. Patutlah mereka ni bertukar karakter bila berada dekat rumah tu kan. Rupanya ada pengaruh luar atau pengaruh negatif. Apa yang mengganggu Kak Sarah juga ada kaitan dengan saka tu. Sebab Kak Sarah ni dia boleh rasakan sesuatu yang orang kata dia bukan boleh melihat. Of course lah, kalau kebetulan boleh tengok macam tu kan. Tapi dia dapat rasakan kehadiran perkara-perkara tersebut. Dikatakan apa yang berlaku sebab mereka rasa Kak Sarah ni macam satu ancaman kepada mereka dan mereka tak suka Kak Sarah stay dekat rumah tu. Jadi tambahan pula Kak Sarah tu dia nak bawa mak mertua dia pergi berubat. Lagilah saka-saka tu tak suka. That's why lah saka-saka tu macam ambil tindakan untuk
menghalau Kak Sarah lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi tak adalah pergilah kau, tak ada. Dia buatlah cara mengganggu Kak Sarah dengan anak-anak Kak Sarah. Alhamdulillah Kak Sarah bersyukur sebab benda tu berjaya dibuang dan Kak Sarah pun dah tak ada masalah lagi untuk pergi ke rumah mertua. Pasal bungkusan kuning tu Kak Sarah tak tahu sama ada unsur sihir atau tak, sebab tak diceritakan pada Kak Sarah pasal tu, dirahsiakan. Lagipun Kak Sarah dia tak ada pula rasa nak bertanya ke nak ambil tahu, maklumlah kan. Family tu dia macam tak suka Kak Sarah ni masuk campur tau. Jadi untuk mengenali susuk tubuh tu pula, ia penunggu hutan. Sebelum hutan-hutan diterokai menjadi penempatan manusia, penduduk kat tempat tu lah. Dia tak mengganggu orang sebenarnya, sekadar suka-suka merayau sebab tempat tinggal itu atas pokok sukun. Kat situ dia ada satu pokok sukun yang memang tak jauh daripada rumah mak mertua Kak Sarah ni. Akak teruskan dengan perkongsian dari seorang lagi subscriber. Dan subscriber ni memang kita dah sedia maklum, korang yang mana dah pernah dengar, kenal dengan Kak Juraini yang berasal dari Kalimantan, korang mesti pernah juga tonton kisah-kisah yang dikongsikan sebelum ni. Kak Juraini kali ni dia nak kongsikan kisah-kisah misteri tau. Di mana akak sampaikan yang pertama, kisah dia bukan dilalui oleh Kak Juraini, tapi kali ini dilalui oleh ayah Kak Juraini sendiri. Akak panggilkan ayah Kak Juraini ni sebagai Pak Kasim, bukan nama sebenar ni, untuk memudahkan penceritaan akak. Umur Pak Kasim pada waktu tu baru berusia 10 tahun dan kakak dia tu baru berusia 12 tahun. Maknanya dia lalui pengalaman ni bersama dengan kakak dia lah. Kehidupan keluarga Pak Kasim ni pada masa tu bergantung pada rezeki menanam padi. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, walaupun tak adalah mewah, tapi bahagia je kehidupan mereka. Kalau menanam padi kan, hasil tuaian padi ada kalanya tumbuh subur, banyak sangat hasilnya tu. Biasanya orang-orang dulu-dulu ni disuka simpan padi dalam rumah. Satu hari masa musim padi masak dan banyak sangat hasil tuaiannya tu, ayah dan ibu kepada ayah Kak Juraini ni, maknanya atuk dan nenek pada Kak Juraini ni lah, dia masa tu dia tanam padi banyak sangat, tak habis nak makan. Walaupun untuk tempoh 1 tahun lebih dari mencukupi. Nak dijadikan cerita, hari tu Pak Kasim dia nampak tau ada seekor kucing masuk kat tempat simpan padi dalam rumah mereka. Mula-mula dia nampak kucing tu macam bukan kucing peliharaan dia sebab nampak pelik kan. Tapi lama-lama dia tengok, barulah kucing tu, oh rupanya kucing dia. Pak Kasim mula-mula dia cuba nak orang kata hilangkan rasa pelik yang mula-mula tadi, tapi dia rasa lebih pelik bila dia tengok kucing yang dipeliharanya tu duk tengah kais-kais padi. Kucing tu, padi yang disimpan dalam rumah yang akak cakap tadi lah, yang duduk kais-kais macam tu, macam nak buang najis. Tapi Pak Kasim dia tak apalah, biasalah kucing nak buang najis. Masalahnya dia nak buang tu atas padi tu nak makan. Jadi Pak Kasim ni dia cuba nak menghalaukan kucing tu. Tapi bila dia dekatkan diri dengan kucing tu, dia rasa lagi pelik. Sebab masa tu dah keluar dah najis korang. Dia dah terlambat dah nak pergi perambatkan kucing tu. Yang keluar masa tu bukan najis kucing. Itulah yang jadi peliknya. Pak Kasim masa duduk dekat dengan kucing tu, dia tengok. Lepas tu dia terfikir, aku ni khayal ke tak? Tapi dia tahu kenyataannya apa yang dia tengok tu realiti. Kucing tu berak keluar telur korang. Mana pernah ada kucing buang najis keluar telur macam tu kan? Terkejut punya pasal, Pak Kasim dia pun panggil lah kakak dia. Kakak, kucing kita bertelur lah kakak. Marilah kakak tengok. Kat sana tu, dekat dengan padi kita, kucing kita bertelur. Lepas tu Pak Kasim dia ceritakan lah, masa tu kakak dia tak adalah stay dekat dengan tempat simpanan padi tu. So dia bercerita juga kat kakak dia dari A sampai Z pasal kejadian
pelik tu pada kakak dia, sebab kakak dia tak nak percaya. Benda tak masuk akal korang. Kita yang dengar pun manalah nak percaya. Tambah pula adik umur 10 tahun yang bagi tahu benda tu. Memang tak adalah kakak dia ni nak pergi tengok. Tapi bila adik tu duk desak banyak-banyak kali, tu akhirnya kakak dia tu pun beralah jugalah. Lepas tu Pak Kasim dia pun tarikkan tangan kakak dia tu, sambil tu dia cakap, adik tak bohong lah kakak, adik nampak kucing berak keluar telur. Kakak dia pun dia macam dalam nada malas nak layan. Yelah, kakak tengok lah. Lepas kakak Pak Kasim tu pergi sendiri, dia tengok dengan mata dia sendiri, barulah kakak dia tu percaya dan terkejut. Adik, telur kucing tu macam telur penyu lah adik. Adik pernah tak tengok telur penyu? Pernah tak adik? Macam mana kucing boleh bertelur adik? Macam tu lah lebih kurang gambaran keadaan telur tu, macam telur penyu tau. Macam tu lah apa yang diceritakan oleh ayah Kak Juraini kepada Juraini. Lepas tu kan Pak Kasim dia pun berlari menuju ke sawah. Dia nak panggil nenek Kak Juraini, nak bagi tahu kucing ada dekat rumah. Kucing tengah bertelur. Masa tu dia tinggalkan kawasan tu, kucing memang stay kat situ, memang tengah bertelur lagi kat situ. Lepas tu mak dia ni tak percaya, mak Pak Kasim tak percaya. Tapi kan korang, mak Pak Kasim ni tak percaya. Malah nenek Kak Juraini, mak Pak Kasim lah, dia ketawa macam macam lawak lah pula. Lepas tu dia cakap lah, mana mungkin lah kucing bertelur, kamu ni salah tengok, barangkali lah kamu ni berkhayal je terus. Pak Kasim pun jawab lah, tak bu, benar kucing yang bertelur. Kakak juga tengok bu, ibu dan ayah pun patut tengok sekali. Marilah ditunjukkan bu. Lepas tu nenek dan atuk Kak Juraini ni pun dia naik daripada sawah, dia menuju ke rumah dia sendiri. Dia nak tengok betul ke ada kucing yang boleh bertelur. Tapi sampai je dekat rumah dia tu, bila dia tengok memang kucing tu dah tak ada. Lepas tu telur kucing tu memang dah pecah dengan sendiri. Sepanjang dia tinggalkan rumah tu, pergi panggilkan mak ayah dia tu, Pak Kasim tu, memang telur tu pecah dengan sendiri. Masa tu memang adalah kulit telur, memang nampak bergelimpangan kat situ. Itu je lah yang tinggal. Isi telur tu tak tahu kat mana. Tak tahu. Langsung. Mereka memang tak tahu apa isi telur tu pun, mereka memang tak tahu. Ibu Pak Kasim ni, dia tengoklah. Betul memang ada kulit telur, dan itu membuatkan dia agak was-was lah, sebab alah biasalah kan, budak-budak main letak kulit telur kat situ. Dia tak percaya dengan kata-kata Pak Kasim. Malam yang sama juga kejadian pelik tu berlaku. Ibu Pak Kasim ni didatangi mimpi. Dia didatangi oleh seseorang perempuan yang diimaginkan memang cantik sangat. Perempuan tu dia bercakap dengan ibu Pak Kasim ni. Aku ingin berikan sesuatu untuk anak kamu. Sesuatu yang sangat berguna, tapi kenapa kamu datang? Kamu mengganggu urusanku. Ibu Pak Kasim pun dia balaslah. Kenapa kau berikan kepada budak kecil yang tak tahu apa-apa? Kenapa tak berikan kepada aku? Tanpa sempat dijawab, Ibu Pak Kasim dia sedar daripada mimpi dia. Akhirnya Ibu Pak Kasim ni dia percayakan apa yang Pak Kasim ni cuba sampaikan dekat dia, cuba bagi tahu dia. Tapi kan dalam-dalam dia percaya tu, Ibu Pak Kasim ni dia rasa hairan sangat, sebab kenapa kucing boleh bertelur? Macam mana pula kucing tu boleh keluarkan telur? Persoalan yang memang tak ada jawapan sehingga ke hari ini. Tapi memang cerita ni ayah dan kakak Pak Kasim yang ceritakan sendiri masa dulu kepada Kak Juraini dengan adik-beradik dia masa mereka ni kecil-kecil dulu. Setiap kejadian pasti ada hikmah tersendiri. Atuk dan nenek, ayah dan kakak ayah sentiasa bersangka baik dengan setiap kejadian pelik yang mereka lalui.
Satu lagi kejadian pelik pernah berlaku tau pada ayah Kak Juraini. Kejadian ni juga dilalui bersama dengan ibu Kak Juraini. Masa tu Pak Kasim dia seorang pesawah. So pengalaman mereka pada masa tu dia bertemu dengan geliga ular sawa. Geliga ular sawa tu dia sejenis batu yang sangat cantik. Warna dia hitam dan dia ada bintik-bintik putih. Macam tu lah gambaran geliga tu. Dekat tengah-tengah batu geliga tu dia ada lubang yang macam buah loket ni. Di tengah-tengah batu geliga tu dia ada lubang tau. Lubang tu dia macam gambaran macam buah loket lah. Kak Juraini dia ada bagi tahu. Dia selalu tengok batu tu masa dia kecil-kecil dulu. Pak Kasim ni dia bungkuskan batu geliga tu dengan kain kuning dan disimpan elok-elok. Tapi korang jangan salah anggap tau. Batu geliga tu sekadar disimpan untuk dijaga. Bukanlah untuk dipuja ke, untuk dijaga macam barang-barang antik yang berpenunggu. Kena perasap lah, kena itulah, kena inilah. Tak. Memang yang ni macam mana kita simpan emas, macam tu jugalah. Pak Kasim ni dihargai pada barang tu disimpan. Lagi satu, ada setengah orang ni kalau jumpa benda pelik, dia mulalah fikir yang bukan-bukan. Contohnya, aku jumpa benda tu sekian-sekian, dekat sekian-sekian. Kalau buat sekian-sekian, boleh jadi itu, boleh jadi ini. Macam tu lah. Itu dah salah namanya. Tak usaha, tak kerja. Macam mana nak jadi kaya korang? Jangan terlalu taksub kepada satu objek yang boleh memesongkan akidah kita. Itu dah berdosa. Kalau jumpa benda pelik macam tu, kita ambil sekadar suka dan kita simpan sekadar untuk simpanan. Dah memadai. Akak sambung dan kita sama-sama fahami sehingga ending cerita ni. Cerita dia macam ni. Hari tu kan, hari kejadian tu hari Jumaat. Masa tu Pak Kasim dia nak tanam padi dekat kawasan belakang rumah. Akak kan dah cakap Pak Kasim ni pesawah. Tapi itulah, banyak sangat tumbuhnya dekat situ rumput lalang. Pak Kasim dia pun tebaskanlah rumput lalang tu. Dia tebas-tebas apa semua kan. Dah ditebas. Proses nak mencangkul tanah diteruskan untuk dijadikan tempat menanam padi. Satu hari tu, masa proses pembersihan tanah dilakukan, kejadian tu waktu tu berlaku tengah hari dekat pukul 12 tengah hari macam tu lah. Tengah-tengah mencangkul, tiba-tiba dia ada rasa cangkul Pak Kasim tu seolah-olah macam sedang mencangkul getah tau. Korang yang mana biasa guna cangkul dan pernah tercangkul tayar boleh gambarkan macam mana perasaan Pak Kasim. Masa tu memang mata cangkul Pak Kasim tu melantun. Macam tu lah lebih kurang apa yang Pak Kasim lalui ketika tu. Tiba-tiba je anak mata cangkul Pak Kasim tu seolah-olah macam tumpul, langsung tak dapat nak lut atas tanah. Pelik pula rasanya kan. Tapi Pak Kasim dia teruskan juga cangkulkan tanah tu, dicangkul dan dicangkul lagi, tapi stay sama juga. Pak Kasim dia tak puas hati tau. Dia kais-kais mana kuis-kuiskan pada permukaan yang akak bagi tahu seolah macam getah tu, sehingga menampakkan apa yang mengganggu proses kerja dia tu. Dia tengok dengan teliti. Bila dia tengok, lepas tu dia nampak pelik tau. Nampak pelik, lepas tu dia pegang. Dia rasa pelik lah. Apa yang sebenarnya terkena dekat mata cangkul Pak Kasim tu korang? Okey, sambil-sambil kuiskan lagi, sambil itulah Pak Kasim dia berkata, belum pernah ada tanah sebegini. Mana mungkin di sini boleh ada getah? Siapa yang buang di sini? Tak mungkinlah, di sini hanya semak samun. Belum diteroka sesiapa pun. Apa ni? Setelah dia sambil bercakap itulah kan, berkata-kata, dia tengok. Betul-betul rupanya korang, apa yang dia pegang tu, apa yang dia cangkul, dia kais tu, seekor ular sawa yang besar sangat. Besar. Ular tu memang dia tengah melingkar dan tengah bersalin kulit dekat situ. Tak pula Pak Kasim tu dapat perasan daripada awal lagi bahawa dia sedang mencangkul ular. Tak logik. Tapi kedudukan ular tu memang dia sama seperti tanah. Nampak macam tanah yang warnanya juga seperti tanah yang bercampur dengan lalang-lalang kering. Hujung ekor ular tu dia ada macam sesuatu yang pelik tau. Dekat sinilah yang dikatakan pelik, yang teramat pelik. Hujung ekor ular tu dibentuk dia tu macam cincin, macam ujung tu kan, macam cincin. Ekor ular tu menembusi batu yang ada di hujung ekor ular tu, macam tu. Maksudnya dekat hujung tu dia ada satu batu tau. Pak Kasim dia terkejut. Lepas tu cepat-cepatlah dia berlari, dia balik ke rumah.
Dia bagi tahulah dekat isteri dia ada ular sawa yang tengah bersaling kulit. Lepas tu dia bagi tahu ada batu dekat hujung ular sawa tu. Yang kata Pak Kasim sambil dia lepaskan lelah dia. Ya abang, kenapa nampak cemas ni? Jawab isteri dia dalam keadaan kebingungan. Di belakang sana, masa abang bersihkan tanah, abang tercangkur ular sawa yang. Abang tercangkur ular sawa? Abang ada ke cedera mana-mana? Ular tu kat mana sekarang? Ada kat belakang lagi ke bang? Tak usahlah bang, teruskan ke belakang. Bahayalah bang. Tapi kan yang, ular tu pelik sangat. Hujung ekor tu ada batu permata lah yang. Kata Pak Kasim lagi. Ish, biar je lah bang. Nanti dia belitnya bang. Risaulah saya bang. Pujuk isteri dia tu memang sangat risau. Dia tak bagi pergi dah. Ular tu tengah bersaling kulit lah yang. Tak bahaya kot kalau kita dekat dengan ular tu. Lagi pula tadi masa abang tengah cangkulkan tanah, abang tercangkul ular tu. Tak ada pun dia bergerak. Abang mahu ke sana lagi lah yang. Abang nak dapatkan batu permata yang ada pada ekor dia tu. Kata Pak Kasim lagi. Kalau macam tu abang pergilah. Tapi abang hati-hati ya. Lepas tu kan isteri dia macam fikir-fikir balik. Tak apalah, saya ikut sekali lah bang. Risau juga saya rasa macam tu. Pak Kasim dengan isteri dia sama-sama kembali ke tanah belakang rumah. Bila isteri tu nampak batu permata tu, isteri dia pun cakap lah pada Pak Kasim. Bang, betul lah bang, ada batu permata. Cuba abang ambil batu tu. Mungkin ada hikmat. Mungkin juga kita boleh buat perhiasan bang. Lepas tu Pak Kasim, dia pergilah dekat dengan ular sawa tu. Dia nak dapatkan batu permata tu. Masa tu perasaan takut tetap ada. Walaupun dia rasa yakin untuk ambil batu tu. Nakkan sesuatu kena berani. Setidak-tidaknya dia usaha, dia mencuba. Pak Kasim dia tekad juga. Dia nak ambil batu yang ada dekat ekor ular sawa tu. Walaupun tubuh dia dah macam tu. Dah terketar-ketar dah ular sawa. Orang besar pula tu. Sambil tu dia tak adalah nak ambil senonong je, membabi buta je, nak ambil terus rampas. Memang tak lah. Dia bacakan juga Bismillahirrahmanirrahim. Dia selawatkan juga. Lepas tu dia ambil lah batu tu. Dia bawa lah balik ke rumah. Alhamdulillah, tak ada apa-apa pun yang membahayakan mereka pada masa tu. Pada hari yang sama, malam tu, batu tu dia ambil Pak Kasim ni. Dia tengok-tengokkan berkali-kali batu tu. Lepas tu dia cakap lah, benda yang sama je dia cakap dekat isteri dia. Cantiklah batu ni, cantiklah batu ni. Warna ni buat abang rasa tenang sekali. Sejuk mata memandang, kata Pak Kasim pada isteri dia. Lepas tu, dia letakkan batu tu dekat bawah bantal tidur dia. Punyalah dia rasa macam terulik tau dengan batu tu. Dia tak taksub, tapi dia rasa, tak tahulah macam batu tu menenangkan. Memang betul, batu tu adalah batu yang ada penjaga. Pak Kasim dia bermimpi tahu ada seseorang datang dalam mimpi dia tu. Orang tu dia pakai, orang yang datang dalam mimpi tu lah, dia pakai serban putih. Lepas tu Pak Kasim dapat tengok tahu wajah dia tu tenang, bersih. Dia bercakap dengan Pak Kasim dalam keadaan wajah yang tenang, wajah yang bersih. Dia pesan, jangan tinggalkan solat ya. Selalulah berzikir. Perbanyakkanlah istighfar. Setiap kali batu tu bersama dengan Pak Kasim, dia letak ke bawah bantal, berdekatan Pak Kasim lah. Mimpi tu akan muncul. Tak adalah hari-hari, tapi dia akan muncul. Lepas tu dia cakap benda yang sama lah. Dia suruh jangan tinggalkan solat, banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Ada kawan-kawan Pak Kasim ni, dia tahu perihal ni. Lepas tu dia pinjam dengan Pak Kasim batu tu. Lepas tu dia pinjam, mereka semua yang pinjam tu, dia sama juga. Didatangi mimpi yang sama. Mimpi yang berpesan supaya suruh solat, banyakkan berzikir, perbanyakkan istighfar. Sampai sekarang, batu tu masih ada lagi. Mungkin sekarang ni batu tu adik Kak Juraini yang simpan. Batu tu dikatakan adalah batu geliga ular. Itulah yang Kak Juraini tahu daripada ayah dia. Pemilik batu tu adalah seorang kiai. Kiai tu muncul dalam mimpi dan kiai tu berpesan supaya solat, sentiasa berzikir, sentiasa istighfar, semua kan. Lepas jumpa batu tu, Pak Kasim dia dah tak pernah tinggal solat korang. Malah masa Pak Kasim dia sakit, adik Kak Juraini ada bagi tahu Al-Quran selalu sangat dekat sisi
Pak Kasim. Pak Kasim selalu alunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sampailah Pak Kasim, iaitu ayah kepada Kak Juraini ni, meninggal dunia. Itu pun di sisi Al-Quran. Zikir tak pernah putus dari mulut arwah ayah Kak Juraini. Kak Juraini walau bagaimanapun dia sedih sangat. Sebab dia tak dapat nak balik masa ayah dan ibu Kak Juraini ni meninggal dunia. Memang tak dapat. Masa tu dia ada kat Semenanjung kan. Sementara tu mereka ni berada di Kalimantan. Jadi tak ada rezeki dia untuk balik. Walau bagaimanapun Kak Juraini dia bersyukur tahu, sebab dia boleh berdoa dari jauh. Itu je lah. Hanya itu yang mampu dia buat. Dia boleh doa dari jauh. Korang sama-samalah kita doakan pada orang tua kita yang dah meninggal, yang belum meninggal. Kita doakan sentiasa, setiap masa. Kerana doa kita ni lah yang membantu mereka di alam sana untuk yang meninggal. Dan doa kita ni lah yang membantu pada mak ayah kita. Doa anak-anak yang soleh adalah harta paling berharga untuk mereka. Salam takziah buat Kak Juraini. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Kak Juraini dan seluruh ahli keluarga kita yang mendahului kita pulang kepada Yang Maha Pencipta. Darinya kita datang, kepadanya kita pulang. Bawalah sebanyak-banyak amalan sebagai bekalan. Sekian untuk kisah yang terakhir pada kali ini. Setakat ni saja perkongsian dari 2 orang subscriber. Dan kalau korang ada kisah-kisah seram atau mistik yang korang nak kongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh email Cengkeh Channel dan korang boleh DM pada IG akak. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok kita jangan ikut. Kita ikut yang elok je. Sekian saja daripada akak. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar, dan bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Jangan lupa like. Bye.